أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Jadi kita sambung pengajian kita di dalam ilmu mantiq melalui matan yang mulia karangan Al-Imam Al-Akhdari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Melalui matan yang mulia Matn Sulamil Munawwar fi Ilmil Mantiq. Baik, minggu lepas kita dah bincang berkenaan dengan perbahasan qadiyah. Kita bahagikan qadiyah kepada dua. Ataupun sebelum masuk daripada itu, kita bincang apa yang dimaksudkan dengan qadiyah. Qadiyah adalah ma yahtamilu ataupun mahtamala as-sidqa wal kadhiba li dhatihi. Ma tu maknanya lafaz murakkab. Lafaz murakkab yang ada kebarangkalian betul dan ada kebarangkalian salah dari sudut ayat ataupun lafaz itu sendiri, tanpa melihat siapa yang berkata dan tanpa melihat isi di dalam pernyataan tadi. Jadi itu yang dimaksudkan dengan qadiyah ataupun kita kata khabar. Lawannya insya'. Insya' tak ada kebarangkalian betul ataupun salah. Contohnya soalan. Soalan tak boleh kita kata orang tu betul ataupun orang tu salah, sebab dia itu adalah soalan. Soalan tidak ada ihtimal betul ataupun salah. Adapun kalau selain daripada itu, maknanya dari sudut pernyataan-pernyataan yang kita kata sebagai jumlah khabariyah, itu semua ada kebarangkalian betul ataupun salah. Dhabit ataupun penanda aras yang boleh kita letak untuk kita faham ini adalah qadiyah ataupun tidak. Kita boleh kata orang yang orang yang ungkapkan qadiyah tadi itu dia betul ataupun dia salah. Kita boleh kata yasihhu an naqul annahu sadiqun aw kadhibun. Boleh kita kata dia betul, boleh kita kata dia salah. Maka pernyataan yang disebutkan itu dipanggil sebagai qadiyah ataupun khabar. Baik, qadiyah terbahagi kepada dua, dari sudut juzuk ataupun taraf qadiyah. Juzuk bagi qadiyah. Juz'un bukan juz'i, juz'un. Maknanya juzuk qadiyah, ajza'ul qadiyah. Al-qadiyah yang qasimu ila qismain. Qadiyah terbahagi kepada dua dari sudut ajza'nya. Kalau ajza'nya dua-dua mufrad dipanggil sebagai hamliyah. Kalau tidak mufrad dipanggil sebagai syartiyah. Dan syartiyah ada dawabit ataupun ada perkara-perkara yang lebih daripada, selain daripada dia bukan dua mufrad. Maknanya kita nak bezakan dari sudut awal. Kalaulah mufrad juzuk bagi qadiyah itu dua-duanya mufrad dipanggil sebagai hamliyah. Kalau bukan mufrad, itu mafhum yang pertama je lah. Kalau bukan mufrad, maka dia masuk dalam syartiyah. Cumanya ada tafsilan bila kita masuk dalam syartiyah. Kemudian qadiyah hamliyah kita bahagikan sudah qadiyah hamliyah kepada dari sudut bi'tibar al-mawdu'. Sebelum kita pergi jauh, ajza' bagi qadiyah hamliyah dipanggil sebagai mawdu' dan mahmul. Mawdu' adalah juz'ul awal. Juzuk pertama dipanggil sebagai mawdu'. Ataupun kita kata mawdu' ialah al-mahkum alaihi. Maka termasuk dekat situ mubtada'. Dalam ilmu nahwu kita panggil mubtada'. Dalam ilmu nahwu kita panggil sebagai fa'il. Dalam ilmu balaghah kita kata al-musnad ilaihi. Jadi ini semua nama bagi mubtada' ataupun kita kata subjek. Kalau dalam bahasa Melayu kita ada subjek, kita ada predikat. Mawdu' ialah subjek yang dihukum ke atasnya. Maka itu dipanggil dalam qadiyah hamliyah dipanggil sebagai mawdu', ataupun juz'ul awal dipanggil sebagai mawdu'. Kemudian juzuk yang kedua dipanggil sebagai mahmul. Juzuk yang kedua dipanggil sebagai mahmul. Dalam ilmu nahwu kita kata khabar, kita kata fi'il. Dalam ilmu balaghah kita kata al-musnad, musnad. Kemudian ataupun kita kata al-mahkum bihi, yang jadi hukum. Bukan yang dihukumkan, tapi dia jadi hukum. Ataupun kita kata yang jadi cerita. Dalam ayat tu cerita dia apa? Itu adalah mahmul. Yang diceritakan itu adalah mawdu'.
Itu istilah dalam qadiyah hamliyah. Kemudian kita bahagikan qadiyah hamliyah dari sudut maudu'nya. Boleh jadi maudu'nya kulli, boleh jadi maudu'nya juz'i. Kita kata maudu' boleh jadi maudu' bagi qadiyah hamliyah adalah kata nama khas ataupun kata nama am. Kalau kata nama khas kita panggil sebagai syakhsiyah. Kalau kata nama am dipanggil sebagai kulliyah. Kemudian kulliyah ataupun qadiyah yang mana maudu'nya kulli terbahagi kepada dua. Sama ada sur ataupun tidak ada sur. Kalau ada sur kita bahagikan kepada dua. Sama ada sur bagi qadiyah tersebut adalah kulli ataupun juz'i. Sur maknanya apa? Lafaz yang menunjukkan kepada kuantiti afrad yang hendak dihukumkan. Kalau kita kata kullu insan hayawan, kullu adalah lafaz yang menunjukkan kuantiti yang hendak dihukumkan adalah semua. Ba'dul insan hayawan, ba'du adalah lafaz yang menunjukkan kuantiti yang hendak dihukumkan adalah sebahagian sahaja. Jadi sur adalah lafaz yang menunjukkan kepada kuantiti afrad. Al-lafzu ataupun ma yadullu ala kamiyatil afrad. Kemudian kalau surnya kulli dipanggil sebagai qadiyah kulliyah. Istilah. Maknanya apa? Hukum kepada, ini kulliyah yang kita faham ketika mana kita bahaskan al-kull, al-kulli, al-kulliyah tu kan. Apa kita takrifkan kulliyah? Ma ataupun al-hukmu ala kulli fardin minal afrad. Sama juga dalam qadiyah kulliyah, qadiyah hamliyah kulliyah, yang dimaksudkan kulliyah di situ adalah al-hukmu ala kulli fardin minal afrad. Bila kita kata kullu insan hayawan, maknanya semua afrad bagi insan dihukumkan sebagai hayawan. Maknanya Muhammad hayawan, Ali hayawan, Omar hayawan, Karim hayawan. Semua afrad bagi insan dihukumkan kepada hayawaniyah. Baik, itu adalah qadiyah kulliyah. Kalau sebahagian sahaja sur dia menunjukkan kepada sebahagian afrad, dipanggil sebagai qadiyah juz'iyah. Kemudian kalau tidak ada sur, ghair musawwarah, dipanggil sebagai muhmalah, qadiyah muhmalah. Setiap satu daripada 4 pembahagian ini terbahagi kepada 2. Sama ada hukum pada pernyataan itu adalah isbat ataupun nafi. Kalau isbat, contohnya kita kata Zaidun qaimun, kita isbatkan nisbatul qiyam kepada Zaid, kita hukumkan qiyam kepada Zaid. Kalau kita nafikan, kita kata Zaidun laisa biqaimin. Laisa tu adalah adatun nafi, lafaz yang menunjukkan kepada penafian. Maka kalau qadiyahnya isbat, subutu syai'in li syai'in, dipanggil sebagai mujabah, qadiyah mujabah. Kalau nafyu syai'in an syai'in, kita nafikan, hukumnya menafikan sesuatu ke atas sesuatu yang lain, dipanggil sebagai salibah. Istilah. Kita ada mujabah, kita ada salibah. Setiap satu daripada 4 qadiyah tadi, syakhsiyah, kulliyah, juz'iyah, muhmalah, terbahagi kepada 2, mujabah ataupun salibah. Jadi semua sekali secara detail ataupun secara tafsir terbahagi kepada 8. Baik. Kemudian ada beberapa perkara sebelum macam minggu lepas, hari Isnin lepas, saya kata perbahasan qadiyah hamliyah ada benda yang tak selesai. Cumanya kita hari tu macam tak sempat kan. Jadi ada beberapa perkara yang kita kena bincangkan dalam qadiyah hamliyah sebelum masuk lebih jauh dalam perbahasan ahkamul qadiyah. Baik, apa perkara tersebut? Baik. Yang pertama adalah qadiyah muhmalah. Qadiyah muhmalah, kita ada masalah. Apa masalahnya? Kerana tidak ada sur. Kita tak tahu berapa kuantiti yang nak dihukumkan. Ilmu mantik adalah ilmu yang pasti. Ilmu mantik bukan ilmu ihtimal, bukan ilmu yang kita tengok possibility. Tidak. Kita tak tengok kebarangkalian. Kita mesti nak benda tu jazim, benda tu pasti, benda tu muttarid. Ilmu yang muttarid ni maksudnya apa? Maksudnya pasti. Tak boleh ada possibility. Tetapi dalam qadiyah muhmalah ada possibility. Bila kita kata al-insan hayawan, boleh jadi kullu insan hayawan, betul? Boleh jadi ba'dul insan hayawan. Bila kita sebut itlaq sahaja al-insan hayawan,
boleh ada kebarangkalian dua. Boleh jadi qadiyah itu qadiyah kulliyah, boleh jadi qadiyah itu qadiyah juz'iyah. Maka manatikoh bincang, adakah qadiyah hamliyah kita letakkan sebagai hukum qadiyah kulliyah ataupun qadiyah juz'iyah? Sebab apa? Sebab mantik adalah qanun. Mantik ni adalah satu kaedah. Untuk apa? Untuk kita isbatkan sesuatu perkara. Bila kita dah jumpa dalil ataupun kita dah cari bahan-bahan dalil dalam buku-buku ilmu, kemudian kita nak sabitkan adakah dalil ini tepat ataupun tidak, maka kita gunakan mantik. Jadi mantik ni nak jadi timbangan betul ataupun salah. Maka dalam mantik tak boleh ada possibility, tak boleh ada kebarangkalian. Sama juga macam dalam matematik. Matematik 1 tambah 1 mesti 2. Macam tu juga. Maksudnya kalau tambah mesti bertambah, kalau tolak mesti berkurang. Jadi itu kaedah yang muttarid, kaedah yang pasti. Begitu juga macam mantik. Sebab apa? Sebab mantik ni adalah cara untuk istidlal, cara untuk kita buat dalil, buat hujjah. Maka dalam kita panggil apa ya, kawaid untuk kita buat istidlal disebutkan idza tatarraqa al-ihtimal, kalaulah dalam penghujahan berlaku kebarangkalian, saqatal istidlal, akan tertolak penghujahan tersebut. Idza tatarraqa al-ihtimal saqatal istidlal. Itu kaedah umum. Bila kita datangkan satu penghujahan dan hujah kita boleh terima dua wajah, maknanya ada kebarangkalian A, ada kebarangkalian B, maka daripada awal tertolak hujah tersebut. Kerana hujah mesti pasti. Tak boleh berlaku, boleh jadi A, boleh jadi B. Tidak. Fa'il boleh jadi fa'il, marfu' ataupun mansub. Tak boleh. Marfu' ke mansub, pilih salah satu. Dia tak boleh ada ihtimal, tak boleh ada kebarangkalian. Maka itu yang berlaku dekat qadiyah muhmalah. Maka kalau kita tengok qadiyah muhmalah, boleh jadi dia ambil hukum kulliyah, boleh jadi dia ambil hukum juz'iyah. Mana yang lebih dekat dan yang lebih pasti? Kalau kita tengok qadiyah muhmalah, contohnya al-insan, qadiyah muhmalah ni qadiyah yang tidak ada sur, qadiyah yang mana mawdu'nya kulli dan tidak ada sur. Al-insan hayawanun. Baik, sekarang ni ulama bincang, dia qadiyah ini tidak ada sur, maka ada dua ihtimal, ada dua kebarangkalian. Boleh jadi kullu insan hayawan ni maksud dia kullu insan hayawan. Boleh jadi makna dia ba'dul insan hayawan. Mana yang lebih pasti? Sebab ilmu mantik ilmu yang pasti, tak nak ada ihtimal. Sekarang ni kalau tinggalkan begini, ada ihtimal, ada kebarangkalian. Bila ada kebarangkalian, tertolak penghujahan, maka dibincang. Qadiyah muhmalah, kalau kita hukumkan dia qadiyah kulliyah, kalau kita hukumkan dia qadiyah kulliyah, kalaulah muhmalah kita hukumkan dia sama dengan kulliyah. Kalaulah hakikat sebenarnya in kana al-hukmu ala jami'il afrad hakikatan, kalaulah hakikat sebenar memang nak hukum ke semua afrad, maka betul lah muhmalah tu kan. Faham tak? Dapat tak ni? Kalaulah qadiyah muhmalah, kita kata muhmalah sama dengan kulliyah, maka ketika mana hukum yang sebenarnya, hukumnya adalah kepada semua afrad, maka betul lah secara hakikat, maka betul lah qadiyah tu. Tapi kalaulah inkana al-hukmu, kalaulah hukum dia ala ba'dil afrad, sebahagian sahaja secara hakikat, maka ketika ini kita tak boleh kata muhmalah hukumnya kulliyah. Faham tak? Faham tak? Tak faham cakap tak faham? Faham tak yang ni? Sebab ini penting, sebab nanti kita akan guna dalam tanaqud dan juga akas. Saya ulang lagi sekali. Qadiyah muhmalah tak ada sur. Bila tak ada sur, kita tak tahu yang nak hukumkan semua ataupun sebahagian. Maka qadiyah muhmalah memikul ataupun ada dua kebarangkalian. Sama ada maksud al-insan hayawan ni, kat sini contoh ni, sama ada kullu insan hayawan ataupun ba'dul insan hayawan. Okey, sampai sini faham? Okay, baik. Kalaulah kita ihtimalkan ihtimal yang pertama, kullu insan hayawan, muhmalah sama maksud dengan kulliyah, maka kalaulah secara hakikatnya
hukumnya memang nak hukum kepada semua, maka ketika itu betul lah qadiyah tu. Tapi kalaulah secara hakikat hukumnya adalah sebahagian sahaja, maka dia salah. Betul? Faham tak? Okey, baik. Kalau kita tengok yang kedua mungkin boleh nampak. Kalau yang kedua, kalau kita hukumkan muhmalah sama dengan juz'iyah. Kalaulah inkana al-hukmu ala ba'dil afrad, kalaulah hukumnya adalah kepada sebahagian afrad secara hakikat, maka ketika waktu ni betul. Betul tak? Sebab apa? Sebab sebahagian lah kan kita hukumkan. Kalaulah inkana al-hukmu ala jami'il afrad, kalaulah yang nak dihukumkan adalah keseluruhan afrad secara hakikat, waktu ni betul ni salah? Betul juga. Sebab apa? Sebab al-juz'iyah fi dhimni al-kulliyah. Sebab juz'iyah adalah sebahagian daripada kuliah. Jadi waktu ni pun betul juga. Faham tak? Okey, contoh, kalau kita kata, contoh saya terbalikkan contoh ni. Al-hayawan insanun. Al-hayawan insanun. Baik, kita tatbikkan kalau contoh dia ini. Al-hayawan insanun. Baik, kalau kita kata dia qadiyah muhmalah sama dengan qadiyah kulliyah, maknanya kalaulah contoh kita kata dia adalah hukum kul, maknanya semua, waktu ni betul ke salah? Salah. Nampak tak? Bila kita ihtimalkan kulliyah akan berlaku salah. Tapi kalau kita kata muhmalah sama maksud ataupun sama hukumnya macam juz'iyah, maka waktu ni betul. Sebab apa? Sebab memang yang nak dihukumkan adalah juz'i, sebahagian. Kalau saya terbalikkan macam tadi, al-insan hayawan, al-insan hayawan, kalau kita letakkan hukum muhmalah sebagai juz'iyah, seolah-olah kita kata ba'dul insan hayawan, maka betul juga. Sebab apa? Sebab kalaulah sebenarnya yang dihukumkan adalah keseluruhan kullu insan hayawan, betul juga ba'dul insan hayawan. Sebab kullu insan hayawan, maknanya semua insan adalah hayawan. Yang difahami apa? Sebahagian dia adalah hayawan. Sebab apa? Sebab sebahagian adalah termasuk di dalam keseluruhan. Benda yang sebahagian. Kalau kita kata ada petak macam ni kan, okay, ini semua, kita ambil yang ni saja. Kita ambil yang ni saja. Kalau kita keluarkan yang ni sahaja, ini pun sebenarnya benda yang ada dekat keseluruhan, maka dia adalah sebahagian daripada keseluruhan. Maka qadiyah muhmalah secara pastinya dia akan ambil hukum juz'iyah. Maka para manatikoh menyebutkan al-muhmalah fi quwwati al-juz'iyah. Muhmalah mengikut ataupun berada pada hukum qadiyah juz'iyah. Maknanya semua qadiyah muhmalah akan ambil hukum qadiyah juz'iyah. Kat mana nanti kita akan nampak? Dekat dalam akas contohnya. Dalam akas, qadiyah muhmalah mujabah. Qadiyah muhmalah mujabah akan akas kepada muhmalah mujabah adalah kulliyah mujabah. Bukan. Muhmalah mujabah akas dia adalah juz'iyah mujabah. Muhmalah mujabah akas dia adalah juz'iyah mujabah. Sebab apa? Sebab qadiyah juz'iyah mujabah akas dia adalah juz'iyah mujabah juga. Maka dia akan ambil hukum juz'iyah mujabah. Kalau juz'iyah mujabah akasnya juz'iyah mujabah, dia akan ambil hukum tu. Kalau tanakut contohnya juz'iyah mujabah, tanakutnya adalah kulliyah salibah, maka dia akan ambil hukum tu. Muhmalah mujabah, tanakut dia adalah kulliyah salibah. Sebab apa? Sebab qadiyah muhmalah mesti kita hukumkan satu sahaja. Tak boleh dah kita letakkan ihtimal dua hukum. Sebab apa? Dalam mantik ataupun dalam pendalilan kita sebut, kalau berlakunya ihtimal, berlakunya kebarangkalian dalam pendalilan, saqatul istidlal, akan tertolak pendalilan tersebut. Idza tatarraqa al-ihtimal saqata al-istidlal.
Faham tak yang ni? Qadiyah muhmalah. Ni benda pertama yang kita kena letak siap-siap. Faham tak? Dapat? Dapat tak? Kenapa qadiyah muhmalah kita hukumkan kepada juz'iyah? Faham tak yang tu? Itu kita punya persoalan. Persoalan sekarang kita nak selesaikan, kenapa kita hukumkan qadiyah muhmalah sebagai qadiyah juz'iyah? Faham tak yang tu? Faham? Dapat tak? Dapat? Dapat tak? Dapat, betul? Okey, baik. Maka kita akan ikut manual ni daripada awal. Ini perkara pertama yang kita sabitkan, qadiyah muhmalah mengikut hukum qadiyah juz'iyah. Perkara yang kedua yang perlu untuk kita ketahui dalam perbahasan qadiyah muhmalah, bukan qadiyah muhmalah, qadiyah hamliyah. Sebab kita nak selesaikan perbahasan qadiyah hamliyah. Perbahasan kedua adalah, kita kata qadiyah hamliyah secara tafsil terbahagi kepada berapa? Kepada qadiyah hamliyah secara tafsili terbahagi kepada berapa? Kepada 8. Baik. Adakah semua 88 dibincangkan dalam perbahasan ilmu? Tidak. Kita ada qadiyah al-qadiyah ataupun al-qadaya al-mu'tabarah fil ulum. Dalam perbahasan ilmu, apa-apa sahaja ilmu, qadiyah yang berkaitan hanya sebahagian daripada 8 itu sahaja. Maknanya bukan semua 88 dibincangkan dalam perbahasan ilmu secara mutlak. Maknanya apa-apa sahaja ilmu, apa-apa sahaja ilmu, sama ada dibincangkan qadiyahnya adalah qadiyah kulliyah mujabah ataupun qadiyah kulliyah salibah. Maknanya sama ada nak hukumkan semua isbatu kulli fardin minal afrad ataupun nafyu kulli fardin minal afrad, ataupun qadiyah juz'iyah mujabah isbat ba'dil afrad, ataupun qadiyah juz'iyah salibah nafyu ba'dil afrad. Soalan saya, daripada pemahaman kita yang tadi, kenapa qadiyah muhmalah bukan mu'tabar fil ulum? Sebab sudah tergolong dalam qadiyah juz'iyah, yang pertama. Yang kedua, kenapa syakhsiyah bukan perbahasan ilmu? Kenapa qadiyah syakhsiyah bukan perbahasan ilmu? Kerana maudhu'nya juz'i. Dan kita sebut daripada awal dulu, kenapa Manatikoh tak bincang juz'iyah ataupun tak bincang perbahasan juz'i, yang kita bincang hanya kulli sahaja, kerana juz'i terlalu banyak dan tidak ada faedah untuk bincang setiap satu juz'i. Maka kita bincang secara kulli. Sebab itu keempat-empat ini sahaja qadiyah yang mu'tabar dalam ilmu. Bukalah ilmu apa sahaja, kita akan jumpa sama ada 4 qadiyah ini sahaja. Tak ada juz'iyah, tak ada syakhsiyah, tak ada muhmalah. Dipanggil dalam perbahasan ilmu, 4 qadiyah ini dipanggil sebagai al-matalib al-arba' ataupun dipanggil sebagai al-mahsurat al-arba'. Dalam perbahasan ilmu, kita tak akan jumpa qadiyah selain 4 ini sahaja. Contoh, kalau dalam fiqh kita kata kullu ma'in, contohlah, kullu ma'in mutlaqin yasihhu ayyatatahharu bihi, contohnya. Maknanya semua air-air yang mutlak boleh dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Jadi dia qadiyah kulliyah. Lepas tu kita kata ba'du al-ma', kan, ba'dul ma' yutatahharu bihi, sebahagian daripada air boleh menyucikan, sebahagian sahaja. Sebab apa? Sebab bukan semua air kan yang menyucikan, hanya sebahagian sahaja. Maka qadiyah yang berkait adalah qadiyah juz'iyah. Contoh, ba'dul bai'i laisa bihalal. Ba'dul bai'i laisa bihalal, contohnya, sebahagian daripada urusan jual beli tidak halal, maknanya haram. Maknanya qadiyah yang berkait qadiyah juz'iyah salibah.
ba'dul bai'i halalun, sebahagian daripada urus niaga jual beli adalah halal. Maka qadiyah yang berkait adalah juz'iyah mujabah. Maka semua perbahasan ilmu, tak kisah apa-apa ilmu sahaja, semua kita akan nampak perbahasan dia adalah perbahasan kulli, qadiyah yang berkait adalah sama ada daripada 4 qadiyah ini yang dipanggil sebagai al-matalibul arba'. Al-matalibul arba'. Bila kita buat satu kaedah atau hukum dengan qadiyah kulliyah mujabah, maka dia akan jadi hukum secara keseluruhan. Hukum secara keseluruhan, tak boleh dinafikan. Sebab kita dah kata kullu, semua, maka semua akan berkait. Dalam apa-apa ilmu pun akan ini yang kita akan jumpa. Pernyataan ini yang kita akan jumpa. Sama ada semua ataupun sebahagian. Sama ada isbatkan semua ataupun isbatkan sebahagian, ataupun nafi semua ataupun nafi sebahagian. Sebab itu ini dipanggil sebagai al-matalibul arba' ataupun al-mahsurat al-arba'. Apa maksud dia? Qadiyah-qadiyah yang mu'tabar dalam perbahasan ilmu. Kita tak akan jumpa muhmalah, kita tak akan jumpa syakhsiyah. Kenapa muhmalah tidak dibincangkan? Kerana al-muhmalah fi quwwatil juz'iyah. Kemudian yang kedua, kenapa tidak dibincangkan syakhsiyah? Kerana mauduknya juz'i. Sedangkan bila kita bincang perbahasan qawaid ataupun qanun, semuanya berkait dengan perkara-perkara kulli, bukan juz'i. Ada soalan untuk ni? Ada soalan tak? Okay, tak ada. Baik, seterusnya selesai pembahagian, selesai perbahasan qadiyah hamliyah. Bila masuk dalam qadiyah syartiyah, kita bincangkan qadiyah syartiyah adalah qadiyah yang mana juzuk bagi qadiyah tersebut bukan mufrad. Ataupun kita kata juzuk bagi qadiyah syartiyah adalah jumlah, bukan mufrad. Dia adalah murakkab. Dia ayat, dia pernyataan terbina daripada 2 qadiyah. Bukan satu, bukan mufrad, tapi dia adalah 2 pernyataan. Baik. Terbahagi kepada 2. Mengikut apa? Mengikut kepada hukum at-ta'liq. Sebab saya sebutkan sebelum ni, kalau qadiyah tersebut adalah qadiyah syartiyah, maka akan ada hukum ta'liq. Apa maksud ta'liq? Ar-rabtu. Mesti ada pengikat di antara 2 qadiyah. Sebab kita dah sebutkan juzuk bagi qadiyah syartiyah adalah jumlah ataupun murakkab, maka mesti ada kaitan, mesti ada perkara yang mengikat. Sama ada yang mengikat adalah adatu syarti, huruf-huruf syarat, ataupun yang mengikat adalah adatul inad. Kalau adatu syarti, contohnya macam idza, contohnya macam kullama, contohnya macam in, semua itu adalah adatu syarti. Kalau adatul inad, imma adalah adatul inad. Inad maksud dia adalah tanafur. Tanafur maknanya adalah tanafi, maknanya berlaku pertembungan ataupun perlawanan antara 2 perkara. Itu dipanggil sebagai al-inad. Baik, kalau qadiyah syartiyah muttasilah, yang mengikat antara 2 juzuk bagi qadiyah syartiyah muttasilah adalah adatus syarti. Adatus syarti. Sebelum tu, kalau juzuk bagi qadiyah muhmalah, bagi qadiyah hamliyah adalah maudhu' dan juga mahmul. Ajza' bagi qadiyah syartiyah adalah muqaddam dan juga tali. Baik. Kalaulah yang mengikat antara muqaddam dan tali adalah adatus syarti, dipanggil sebagai qadiyah syartiyah. Kalau yang mengikat antara muqaddam dan tali adalah adatul inad, dipanggil sebagai qadiyah syartiyah munfasilah. Baik, selesai. Kemudian qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah antara muqaddam dengan tali mesti ada talazum, mesti ada kelaziman. Yang kita bincang kelaziman adalah adamu al-infikak dalam perbahasan dalalah dulu. Awal-awal perbahasan kita bincang perbahasan luzum. Al-luzum adalah adamul infikak. Jadi antara qadiyah syartiyah muttasilah, antara muqaddam dengan tali mesti ada kelaziman, adamu al-infikak, tak boleh berpisah. In kanatish syamsu tali'atan fan-naharu mawjud. Kalaulah matahari terbit, maka siang akan wujud. Maka antara matahari terbit dengan siang wujud ada irtibat, ada kelaziman. Sebab apa? Sebab tidak ada siang tanpa terbitnya matahari dan sebaliknya. Tidak ada
matahari terbit tanpa adanya siang. Baik. Kullama kana hadha insanan fahuwa hayawan. Setiap kali kalau perkara itu adalah insan, maka dia adalah hayawan. Maka antara muqaddam dan tali, insan dengan hayawan, hadha insanun dengan huwa hayawanun, antara dua ini ada talazum. Sebab apa? Sebab bila kita sabitkan perkara itu adalah insan, maka dia adalah hayawan. Ambil mafhum itu dekat apa? Dekat perbahasan nisbah antara lafaz dengan makna. Dalam perbahasan al-umum wal khusus mutlak, kita kata apa? Kita kata idza thabatal akhas thabatal a'am. Kalau kita sabitkan perkara yang khusus, maka tersabit perkara yang umum. Kalau kita kata dia insan, otomatik dia adalah hayawan. Hayawan tu lebih umum daripada insan. Wa idzan tafal a'am intafal akhas wala aks. Kalau ternafi hayawaniyah, kalau kita kata benda ni bukan insan, bukan hayawan, maka otomatik dia bukan insan. Sebab bila kita nafikan benda yang umum, ternafi sekali yang khusus. Tapi tak boleh kita terbalikkan. Maknanya kalau kita sabitkan perkara itu adalah hayawan, maka tak semestinya dia insan. Boleh jadi insan, boleh jadi bukan insan. Sama juga kalau kita nafikan dia adalah insan, tak semestinya dia bukan hayawan. Kalau kita kata benda ni bukan insan, tak semestinya dia bukan hayawan. Boleh jadi dia faras. Faras adalah hayawan juga. Dapat tak? Okey, baik. Jadi itu untuk qadiyah syartiyah muttasilah. Syartiyah munfasilah. Okey, baik, dekat sini. Syartiyah munfasilah, mesti yang mengikat antara muqaddam dan tali adalah adatul inad, iaitu imma. Imma. Baik. Terbahagi kepada 3. Sama ada dipanggil sebagai mani'atul jam'i wal khulu, ataupun haqiqah, ataupun mani'atul jam'i, dan yang terakhir sekali mani'atul khulu. Baik. Hari Isnin lepas saya ceritakan, kalau kita nak faham mani'atul jam'i wal khulu, tobit dia apa? Antara muqaddam dan tali la yajtami'an wa la yartafi'an. Kalau mani'atul jam'i sahaja, mani'atul jam'i faqat, la yajtami'an wa qad yartafi'an. Kalau mani'atul khulu, la yartafi'an wa qad yajtami'an. Baik. Untuk nampak lebih jelas lagi, dalam lafaz, dalam hari ini kita masuk nanti tanakud. Dalam perbahasan tanakud ada dipanggil apa nama? Sebelum masuk dalam perbahasan tanakud, kita bincang makna tanakud dari sudut lughah. Antara makna tanakud dari sudut lughah ataupun naqid dari sudut lughah adalah thubut ataupun ithbatu syai'in au raf'uhu, ataupun ithbatu syai'in li syai'in, ataupun bukan, ithbatu syai'in au raf'uhu, ithbatu syai'in au raf'uhu. Contoh, al-insan. Apa nakid dia? Nakid bagi insan adalah la insan. Ithbat syai' au raf'uhu. Ini maksud tanakud ataupun nakid. Jadi insan, nakid dia la insan. Isbat insan, nafi insan. Ini dipanggil sebagai an-naqid. Maknanya antara insan dengan la insan adalah tanakud ataupun naqid. Nisbah dia adalah naqid. Contoh lain, kalau kita kata alam. Apa naqid bagi alam? La alam. La alam. Mudahnya untuk faham naqid adalah kita datangkan sesuatu dengan adatus salbi. Insan, la insan. La ni adalah adatus salbi. Maka jadilah ini nisbah antara insan dengan la insan adalah naqid ataupun kita kata mutanaqidan. Dua perkara yang berlawanan tapi dengan makna bahasa Melayu lah. Sebab bahasa Melayu berlawanan tak sama dengan naqid ni. Sebab naqid ni mesti satu benda ada insan, satu lagi mesti ada adatus salbi. Satu wujudi sebab isbat, satu lagi adami sebab nafi. Insan, la insan. Jadi nisbah sesuatu perkara, contohnya insan dengan la insan,
maka nisbah di situ kita panggil sebagai nisbah at-tanaqud. Antara insan dengan la insan mutanaqidan. Faham tak tanaqud? Dapat Okey, baik. Mudah je, nakid kita tambahkan adatus salbi. Baik. Satu lagi istilah yang perlu kita tahu, yang kedua adalah musawi linaqid. Musawin linaqid. Contohnya apa? Contoh az-zawj. Kalau kita kata az-zawj, tanaqud ataupun naqid dia apa? La az-zawj. Baik. La az-zawj sama maksud dengan al-fard. Maka al-fard dipanggil, dia bukan naqid tetapi musawi linaqid. Dia sama dengan naqid bagi az-zawj, maka dipanggil sebagai musawi lin-naqid. Faham tak? Sebab kalau naqid kita datangkan dengan adatus salbi. Tapi kalau ada lafaz lain tetapi maknanya sama dengan, kalau kita datangkan dengan adatus salbi, maka dipanggil sebagai musawi lin-naqid. Contoh lain, kalau wujud. Al-wujud, apa naqid wujud? La wujud. La wujud sama maksud dengan al-adam. Maka adam ni dipanggil sebagai musawi lin-naqid. Faham? Dapat tak? Okey, baik. Sekarang ni ada soalan untuk ni. Okey, apa nama? Kita kalau dalam mantik antara naqid dengan jid ada beza. Tapi kita fokus kepada satu istilah dulu, iaitu naqid. Faham tak yang ni? Okey. Ada soalan lain? Ada soalan tak untuk ni? Faham tak maksud naqid dan musawi lin-naqid? Okey, baik. Sekarang ni saya nak bagi nampak lebih jelas yang kita bincang dalam qadiyah syartiyah munfasilah. Tak apalah, kita ambil masa sikit untuk kita faham. Baik, yang pertama, mani'atu al-jam'i wal khulu. Sebelum ni kita faham dari sudut dobitnya. Dobitnya la yajtami'an wa la yartafi'an. Tetapi kita faham mani'atul jam'i juga adalah ma tarakkaba min asy-syai' wa naqidihi au musawin linaqid. Mani'atul jam'i wal khulu ataupun al-haqiqah adalah qadiyah yang terbina daripada sesuatu dengan naqidnya ataupun musawi lin-naqid. Contoh, kalau kita kata asy-syai'u imma wujud atau la wujud, maka waktu ni kita kata ini adalah mani'atul jam'i wal khulu kerana terbina daripada asy-syai'. Asy-syai' itu adalah wujud dan naqid bagi wujud iaitu la wujud. La wujud ni naqid. Ingat kalau naqid kita datangkan dengan adatus salbi. Baik, kalau kita kata al-adadu imma zaujun au fardun. Zauj naqid dia apa? La zauj. La zauj ni sama maksud dengan fard. Maka dekat sini fard ni adalah musawi li naqid az-zauj, iaitu apa? La zauj. Ini fard sama maksud dengan la zauj. Maka dekat sini dua qadiyah ni dipanggil sebagai qadiyah syartiyah munfasilah mani'atul jam'i wal khulu. Sebab apa? Terbina daripada sesuatu dengan naqidnya ataupun terbina daripada sesuatu dengan musawi kepada naqid lafaz naqid kepada perkara tersebut. Dapat tak? Faham tak? Okey, baik. Nak tulis ke dah tulis? Dah. Okey, baik. Kena tulis? Dah tulis? Kena bincang dulu. Baik, bincang dulu. Yang kedua, mani'atu al-jam'i. Mani'atul jam'i kita kata la yajtami'an wa qad yartafi'an. Boleh juga kita faham mani'atul jam'i adalah ma tarakkaba minasy-syai', sesuatu, wa akhas min naqidihi. Okay, baik. Saya minta semua ambil perhatian dekat sini. Kita kata ma tarakkaba minasy-syai' wa akhas min naqidihi. Baik. Kita kata asy-syai'u
imma abyadun au aswadun. Baik, asyai dekat situ apa? Abyad. Apa nakid bagi abyad? Nakid dia apa? La abyad. Baik, sekarang ni kita ada aswad. Aswad adalah salah satu daripada juzu ataupun salah satu daripada afrod bagi la abyad, betul? La abyad dalam ni ada apa? Ada aswad, ada apa lagi? Ahmar, ada akhdar, ada asfar dan seterusnya lah. Maka kalaulah qadiyah tersebut terbina daripada sesuatu dengan akhas daripada nakid bagi sesuatu itu, dipanggil sebagai mani'atul jam'i. Nampak tak? Dapat tak? Dapat tak? Ke tak dapat? Okay, saya ulang lagi sekali. Okay, mani'atul jam'i wal khulu, faham? Okay, baik. Dah faham makna nakid, dah faham maksud musawilin nakid. Kita apa musawilin nakid hanya ada dekat sini saja. Yang penting faham nakid tu apa? Nakid ni sesuatu dengan penafian kepadanya. Insan la insan, wujud la wujud, hayawan la hayawan, apa lagi? Apa? Nabat la nabat, dan seterusnya. Hanya datangkan dengan adatus salbi saja. Baik. Mani'atul jam'i ma tarakaba minasyai' wa akhas min naqidihi, khusus kepada nakidnya. Okey, baik. Saya nak mudah gini, senang. Okey, makanan ataupun senang sarapan. Sarapan sama ada nasi lemak atau apa? Roti canai lah contohnya. Okey, nasi lemak atau roti canai. Baik. Sekarang ni mana muqaddam, mana tali? Nasi lemak muqaddam, roti canai tali. Baik. Apa nakid bagi nasi lemak? Bukan nasi lemak. Nakid dia bukan nasi lemak. Baik. Kalau kita kata bukan nasi lemak, termasuk sekali lah roti canai. Tapi roti canai sahaja ke? Tak. Boleh jadi apa? Nasi goreng, mi goreng dan seterusnya lah. Dapat tak? Jadi roti canai kalau kita nisbahkan dengan nasi lemak, dia adalah akhas, lebih khusus daripada nakid bagi nasi lemak, iaitu bukan nasi lemak. Kita pandang dari sudut nakid dia. Antara roti canai dengan bukan nasi lemak, roti canai lebih akhas. Sebab kalau kita kata kalau kita kata benda tu adalah roti canai, maknanya dia bukan nasi lemak. Tapi kalau kita kata dia bukan nasi lemak, mesti ke dia roti canai? Dapat tak? Jadi yang ini lebih a'am, yang ini akhas. Faham tak? Dapat tak? Kita faham? Contoh lain. Negeri di Malaysia sama ada Melaka ataupun Johor, contoh. Jadi boleh tak Melaka dan Johor serentak? Tak boleh kan? Okey, baik. Apa lawan bagi Johor? Bukan Johor. Okey, bukan Johor, antara salah satu afrod bagi bukan Johor adalah Melaka. Bukan Johor ada Melaka, ada Pulau Pinang, ada Kedah, ada Sabah dan seterusnya. Nampak tak? Jadi antara Melaka dengan bukan Johor, Melaka lebih akhas, bukan Johor lebih a'am, dan bukan Johor tu adalah nakid kepada Johor. Sama juga macam ni. Antara roti canai dengan bukan nasi lemak, roti canai lebih akhas. Sebab apa? Sebab semua roti canai adalah bukan nasi lemak, tetapi tidak semua yang bukan nasi lemak adalah roti canai. Faham tak? Faham tak ni? Dapat? Okey, baik. Jadi ini kita panggil sebagai mani'atul jam'i, ma tarakaba minasyai' wa akhas min naqidi. Baik, sekarang ni kita balik semula pada contoh yang kita bincangkan sebelum ni dan sebelum ini. Asyai' imma abyadun au aswadun. Asyai' tu abyad. Nakid bagi abyad adalah la abyad. Jadi la abyad ni benda yang umum. Apa afrod la abyad? Aswad, ahmar, asfar. Jadi antara akhdar dan seterusnya. Jadi antara aswad dengan la abyad, mana lebih a'am?
La abyad. Yang akhos aswad. Jadi antara abyad dengan aswad, aswad ni lebih khusus daripada naqid bagi abyad, iaitu la abyad. Maka asyai' ataupun ma tarakkaba min asyai', asyai' itu abyad. Wa akhos min naqidil abyad, khusus daripada naqid kepada syai' itu, iaitu la abyad lah. Jadi aswad ni lebih khusus daripada la abyad. La abyad tu a'am. Faham tak? Dapat tak? Dapat? Okey, baik. Yang atas ni faham? Okey, boleh bagi satu lagi. Ni dah tulis? Belum? Dah tulis? Okey, tulis. Okey, kita kena berhenti pukul 6 untuk masuk perbahasan baru. Okey, sikit lagi. Last perbahasan mani'atul khulu. Laju-laju, tulis. Yang atas dah? Dah Okey, tengok yang last sekali adalah mani'atul khulu. Yang last sekali, yang ketiga adalah mani'atul khulu. Mani'atul khulu kita kata dobitnya adalah la yartafi'an wa qad yajtami'an. Boleh juga kita faham mani'atul khulu adalah ma tarakkaba minasy-syai'. Kalau tadi mani'atul jam'i khas, kalau mani'atul khulu wa a'am min naqidihi, naqid kepada syai' itu. Contoh yang kita bagi, asyai'u imma la abyad atau la aswad. Baik, la abyad ni syai' tu. Apa naqid bagi la abyad? Abyad. Baik, antara abyad dengan la aswad, mana lebih a'am? La aswad. Jadi la aswad ni lebih a'am kepada naqid bagi la abyad, iaitu abyad. Maka kat sini dipanggil sebagai mani'atu al-khulu. Contoh yang lagi satu, Zaidun imma fil bahri au la yaghrab. Zaidun imma fil bahri au la yaghrab. Baik, sekarang ni Zaid sama ada dekat laut ataupun tidak tenggelam. Baik, fil bahri, tanakut dia apa? La fil bahri. Maksud dia apa? Dekat darat lah, fil bar. La yaghrab. Baik, sekarang ni dekat darat. Dekat darat, baik, dekat darat. Kalau kita kata la fil bahri al bar, la yaghrab ni lebih a'am daripada dekat darat. Sebab apa? Sebab boleh jadi tak tenggelam dekat darat, boleh jadi tak tenggelam dekat laut. Boleh tak orang tak tenggelam dekat laut? Tak lemas, bukan tenggelam, tak lemas. Boleh tak? Boleh lah kalau pandai berenang, naik sampan. Jadi antara la yaghrab dengan la fil bahri, la yaghrab lebih a'am. Sebab apa? Sebab bawah la yaghrab boleh jadi dekat darat, boleh jadi dekat laut. Faham tak? Jadi kalau sesuatu terbina daripada qadiyah, itu terbina daripada sesuatu dengan a'am daripada naqid sesuatu tersebut, dipanggil sebagai mani'atul khulu. Kalau akhas min naqid, dipanggil sebagai mani'atul jam'i. Kalau terbina daripada sesuatu dengan naqidnya ataupun musawi lin naqid, dipanggil sebagai mani'atul jam'i wal khuluwi ataupun haqiqah. Ada soalan? Faham tak? Faham tak? Kalau kita tatbik contohnya macam tadi, sarapan sama ada bukan nasi lemak ataupun bukan roti canai. Bukan nasi lemak ataupun bukan roti canai. Baik, bukan nasi lemak, naqid dia nasi lemak. Nasi lemak dengan bukan roti canai, mana lebih a'am? Bukan roti canai.
Sebab bukan roti canai boleh jadi nasi lemak, boleh jadi nasi goreng, boleh jadi seterusnya. Faham tak? Dapat tak? Ke makin bening? Tak kan? Dia makin nampak ke makin tak nampak? Dapat tak ni? Okey. Ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan untuk perbahasan mani'atul jam'i wal khulu, mani'atul jam'i dan mani'atul khulu? Ada soalan tak untuk qadiyah syartiyah munfasilah? Faham siap-siap qadiyah syartiyah, sebab penting bila masuk dalam qiyas istisnai kita berhajat kepada benda ni semua. Sebab apa? Sebab kita nak faham apa yang dibincangkan dalam qiyas istisnai. Dan sebab tu jugalah saya detailkan juga dalam qadiyah hamliyah, sebab kita akan guna nanti dekat perbahasan qiyas iqtirani. Ada soalan tak? Ada? Tak ada? Dah habis? Dah habis tulis? Dah? Okey, baik. Sekarang ni saya nak tanya, sebelum masuk lebih jauh, dapat tak beza antara hamliyah dan juga syartiyah? Dapat tak? Okey, baik. Kenapa qadiyah syartiyah dipanggil syartiyah? Sebab ada ta'liq antara dua qadiyah. Sebab tu dipanggil sebagai syartiyah. Ataupun kita kata, kenapa syartiyah muttasilah dipanggil sebagai muttasilah? Kerana ada ittisal, ada hubung, ada ittisal maksudnya apa? Ada sambungan di antara, ataupun ada talazum di antara qadiyah yang pertama ataupun muqaddam dengan tali. Kenapa syartiyah munfasilah dipanggil sebagai munfasilah? Kerana ada infisal, ada pertembungan, ada pemisah di antara muqaddam dan tali. Kalau kita tengok dalam syartiyah munfasilah mani'atul jam'i wal khulu, di pemisahan itu berlaku dekat dua keadaan, dari sudut isbat dan juga nafi. Sebab itu dipanggil sebagai haqiqah. Sebab itu yang betul-betul makna inad. Adapun mani'atul jam'i dengan mani'atul khulu, tanafur ataupun al-inad hanya berlaku pada satu keadaan sahaja. Kalau mani'atul jam'i, tanafur hanya berlaku pada halatul isbat. Kalau mani'atul khulu, tanafur ataupun inad hanya berlaku pada halatul nafyi. Sebab itu kita kata la yartafi'an. Kalau mani'atul jam'i, la yajtami'an. Okay, baik. Ada soalan untuk ni? Ada soalan? Tak ada? Okay, baik. Kena sentiasa istihdorkan makna-makna yang kita bincangkan dalam perbahasan qadiyah. Sebab semua perbahasan yang datang lepas ni semuanya akan berkait dengan qadiyah dan juga perbahasan-perbahasan yang ada. Istihdorkan yang penting apa? Yang penting adalah macam tadilah, sebab kita nak masuk ahkamul qadiyah. Yang pertama adalah perbahasan qadiyah muhmalah. Muhmalah fi quwwatil juz'iyah. Set itu adalah kaedah. Al-muhmalah fi quwwatil juz'iyah. Kodkan perkara tersebut, simpan dalam kepala. Kemudian yang kedua adalah qadiyah-qadiyah yang mu'tabar dalam ilmu hanyalah 4 sahaja. 2 kulliyah, 2 lagi juz'iyah. Setiap satu tu mujabah dengan salibah. Sebab kita tak jumpa dah nanti perbahasan yang berkait dengan muhmalah dan juga syakhsiyah bila masuk dalam perbahasan qiyas. Yang terakhir kita akan jumpa dalam perbahasan ahkamul qadaya. Baik, sekarang kita masuk dalam perbahasan ahkamul qadaya. Macam kita sebutkan sebelum ini, ada soalan tak sebelum tu? Saya tanya ni, ada soalan tak untuk perbahasan qadiyah secara umum? Sebab kita dah tak perkara yang kita bincang ni semua kena sentiasa istihdar saja. Bila masuk dalam perbahasan qiyas, bila masuk dalam perbahasan akas dan seterusnya, semua ni kena dah hadirkan perbahasan-perbahasannya. Ada soalan tak? Tadi baik. Kita masuk dalam perbahasan ahkamul al-qadaya. Baik. Hukum bagi qadiyah ada 2 sahaja. Yang pertama yang dimaksudkan di sinilah dalam perbahasan ataupun yang disebut bila Imam Akhdari sebutkan babun fil qadaya wa ahkamuha. Ahkamul qadaya dekat situ adalah al-tanaqud dan juga al-aksu al-mustawi. Al-aksu al-mustawi yang dimaksudkan di situ, ataupun al-aksu secara mutlak. Baik, jadi 2 ahkamul qadaya ini, yang pertama tanaqud, yang kedua adalah al-aksu. Kita bincang satu persatu. Yang pertama adalah tanaqud. Baik. Sebelum masuk lagi, ingat lagi
apa istilah-istilah yang kita guna. Yang pertama, bila disebutkan sebagai al-kaif, yang dimaksudkan adalah al-mujabah ataupun ijab dengan salam. Kalau kita sebut kam, yang dimaksudkan adalah kuliah dan juga juz'iyah. Okey, baik, siap. Hari ini qadiyah ataupun ahkamul qadaya yang pertama adalah at-tanaqud, yang kita panggil dalam bahasa Melayu adalah kontradiksi, kontra. Yang kita sebut kontra-kontra tu kan, kontra tu adalah tanaqud. Kalau kita kata dia cakap kontra, kontra tu maksudnya ada tanaqud. Sekejap kata ni, lepas tu sekejap isbat, sekejap nafi. Itu yang dipanggil sebagai at-tanaqud. Baik. Tanaqud secara lughah yang kita sebutkan tadi, isbatu syai' wa raf'uhu, isbatkan sesuatu dan nafikan dalam masa yang sama. Insan la insan, itu tanaqud dari sudut lughah. Insan la insan, farasun la farasun, apa lagi, alam la alam, itu dipanggil sebagai tanaqud secara bahasa, secara lughah semata-mata. Baik, apa yang dimaksudkan dengan at-tanaqud di sisi manatiqah adalah ikhtilaful qadiyataini. Bila masuk dalam ahkamul qadaya, mestilah dia adalah qadiyah. Bila masuk kepada ahkamul qadaya, mestilah dia berkait dengan qadiyah. Mesti dia adalah qadiyah. Maka kita kata at-tanaqud adalah ikhtilaful qadiyataini, percanggahan ataupun perbezaan antara dua qadiyah. Min haisu ataupun fil ijabi was salbi ataupun fil kaifi. Sebelum masuk secara detail, saya nak fahamkan lebih jelas begini. Tanaqud yang dimaksudkan oleh manatiqah ataupun ulama mantiq adalah ada dua qadiyah. Dia mesti dua qadiyah. Dia tak boleh satu qadiyah tau, dia mesti dua qadiyah. Ada dua qadiyah yang berbeza dari sudut kaif. Maknanya apa? Kalau satu kalaulah yang pertama dah mujabah, yang kedua mesti salibah. Okey, baik. Itu yang pertama. Dalam tanaqud yang kita kena tahu, mesti ada ikhtilaf antara dua qadiyah dari sudut kaif. Maknanya ijab dan juga salam. Kalau qadiyah pertama mujabah, qadiyah kedua mesti salibah. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti juga melazimkan perbezaan ikhtilaf yang berlaku tu, mestilah melazimkan satu betul, satu salah dari sudut waqi'. Maknanya dua-dua tak boleh berhimpun dalam satu masa yang sama. Contoh, kalau kita kata Zaidun qa'imun, tanaqud dia apa? Zaidun laisa biqa'imin. Dapat tak? Okey. Hadza Zaidun, tanaqud dia hadza laisa bi Zaidin. Dapat tak? Itu dipanggil sebagai tanaqud. Ikhtilaf antara dua qadiyah dari sudut kaif. Maknanya kalau qadiyah pertama mujabah, qadiyah kedua mesti salibah. Itu yang pertama. Yang kedua, mestilah melazimkan daripada perbezaan itu, melazimkan satu qadiyah betul, satu lagi mesti salah. Baik. Baik, kita sebutkan ahkamul qadiyah ataupun ahkamul qadaya. Yang pertama adalah tanaqud. Dari sudut lughah, tanaqud macam yang kita bincang tadi, naqid itu, iaitu subut ataupun isbatu syai' wa raf'uhu. Bukan au raf'uhu tau, wa raf'uhu. Maksudnya insan dengan la insan. Ini dari sudut lughah. Dari sudut istilah, dari sudut istilah manatiqah, istilah ulama-ulama mantiq, dari sudut istilah adalah ikhtilaf qadiyataini fil kaifi bihaisu yalzamu an takuna
ihdahuma sadiqatan wal ukhra kadhibah. Ikhtilafu qadiyatain, maknanya mestilah khilaf antara dua qadiyah. Kalau kita kata insan dengan la insan, ini tanakut ataupun tidak di sisi manatiqah? Insan dengan la insan, ini tanakut ataupun tidak di sisi manatiqah? Tidak. Sebab apa? Ikhtilaf yang berlaku baina mufradain. Insan mufrad, la insan pun mufrad juga, maka tidak dipanggil sebagai tanakut dari sudut manatiqah, tetapi dipanggil tanakut dari sudut bahasa. Dapat tak? Okey, baik. Yang pertama mestilah ikhtilaf qadiyataini fil kaifi. Yang kedua mestilah ikhtilaf itu berlaku pada kaif. Bila disebutkan kaif, maknanya apa? Ijab ataupun asal. Bererti kalau qadiyah yang pertama mujabah, maka mestilah qadiyah yang kedua salibah. Contoh, kita kata Zaidun qaimun. Ini mujabah ke salibah? Ini mujabah. Maka automatik tanakut bagi Zaidun qaimun, iaitu qadiyah yang kedua, mestilah salibah. Zaidun qaimun, salibah dia adalah Zaidun laisa biqaimin. Maka ini dipanggil sebagai, dua ni dipanggil sebagai tanakut. Dipanggil sebagai tanakut. Dapat tak? Faham? Okey. Bihaisu yalzamu an takuna ihdahuma sadiqatan wal ukhra kazibah. Mestilah salah satu daripada dua qadiyah tadi, kalaulah dah betul yang pertama, mestilah yang kedua tu salah. Dari sudut apa? Dari sudut waqi'. Baik, kalau kita dah isbatkan Zaid berdiri dan memang betul-betul Zaid berdiri dekat realiti, automatiklah Zaid laisa biqaim ini salah. Ini kalau kita dah sabitkan Zaid qaim ini betul, maka Zaid laisa biqaim mesti salah. Dapat tak? Jadi mesti melazimkan tanakut dengan apa? Dengan satu betul, satu salah. Dapat tak? Ada soalan? Faham? Tanakut dua qadiyah yang berbeza dari sudut kaif, berbeza ijab dan salam. Maknanya satu qadiyah pertama kalau sudah mujabah, qadiyah yang kedua mestilah salibah. Dan mestilah melazimkan, kalau dah berlaku percanggahan tu kan, mestilah melazimkan satu betul, satu lagi salah. Mesti melazimkan satu betul dan satu lagi salah. Okey, baik. Ada soalan? Ada soalan? Baik, tak ada. Kita akan masuk dalam perbahasan tanakut ini menggunakan qadiyah hamliyah. Kita akan faham satu-satu qadiyah hamliyah, apa tanakut bagi setiap satu perbahasan bagi qadiyah hamliyah. Baik. Ada soalan tak dalam takrif? Yang pertama, kalau qadiyah tersebut adalah qadiyah syakhsiyah. Kalau qadiyah tersebut qadiyah syakhsiyah, maka yang perlu dibuat hanyalah tukarkan kaif sahaja. Maknanya kalau kita kata Zaidun qaimun, maka tanakut dia adalah Zaidun laisa biqaimin. Maknanya hanya datangkan ataupun hanya tukarkan Zaidun qaimun qadiyah syakhsiyah mujabah, hanya tukarkan jadi syakhsiyah salibah. Syakhsiyah mujabah. Ini apa nama? Saya guna rumus lah, saya guna simbol. Shin mim maknanya syakhsiyah mujabah, shin sin syakhsiyah salibah. Baik. Kalau qadiyah dia adalah qadiyah syakhsiyah, hanya tukar kaif, maknanya ijab dan salab sahaja. Ada soalan untuk ni? Sama juga kalau kita datangkan syakhsiyah salibah, tanakut dia syakhsiyah mujabah. Itu kalau qadiyah syakhsiyah. Baik, ada soalan? Ini tak susah. Yang ni tanakut bagi yang pertama qadiyah syakhsiyah ni hanya tukarkan kaif semata-mata. Ini kalau yang pertama mujabah, yang kedua tukarkan jadi salibah dan tak ada amaliyah seterusnya. Itu sahaja. Baik, ada soalan tak? Tak ada
Okay, baik. Kalaulah qadiyah tersebut adalah qadiyah yang musawwarah, qadiyah yang ada sur, qadiyah musawwarah. Musawwarah qadiyah apa? Kulliyah dan juz'iyah. Kalau kita sebutkan contohnya, kullu insan hayawan. Kullu insan hayawan. Ini qadiyah kulliyah mujabah. Kaf tu simbol kepada kulliyah, mim mujabah. Kalau qadiyahnya qadiyah kulliyah mujabah, sekarang ni nak tengok dulu. Kalau kita buat amaliyah yang sama macam syakhsiyah, kita hanya tukar mujabah jadi salibah. Sini kita tukar jadi salibah. Kullu insan hayawan tukar jadi qadiyah salibah, jadi macam mana? La syai'a minal insan bihayawan. Baik, kita tukar ataupun kita gandingkan dengan qadiyah kulliyah salibah. Kullu insan hayawan, la syai'a minal insan bihayawan. Kullu insan hayawan, betul kan? Betul kan? La syai'a minal insan bihayawan, salah, betul tak? Okay, dari sudut wakil salah lah. Tak ada satu pun daripada insan adalah hayawan. Salah lah kan? Okay, baik. Sekarang ni ini tak ada jadi masalah kalau kita hanya semata-mata tukarkan kaifnya sahaja. Sekarang ni cuba tengok contoh yang lain. Kalau kita kata kullu hayawan insanu, kita kata kullu hayawan insanu. Kalau kita buat amaliyah yang sama, kita buat yang sama, iaitu tukarkan kaif sahaja. Ini qadiyah kulliyah mujabah. Kalau kita kata la syai'a minal hayawan bi insanin, ini qadiyah kulliyah salibah. Kullu hayawan insan, betul ke salah? Salah. Ini dua-dua betul. Ini dua-dua betul dan ini salah. Baik. Kullu hayawan insan, betul ke salah? Salah. La syai'a minal hayawan bi insan, betul ke salah? Betul. Okay, betul. Salah lah. Tak ada satu pun daripada hayawan adalah insan. Salah lah. Jadi kat sini ada masalah sebab akan melazimkan dua-dua salah. Nampak tak? Okay, baik. Jadi sebab itu, untuk qadiyah yang ada sur, kena tukarkan sekali kam. Kena tukarkan sekali kam. Al-kam mesti ikhtilaf pada kam juga. Ikhtilaf kaif dan juga kam. Sebab apa? Sebab untuk larikan daripada contoh-contoh sebegini. Sebab kalau kita kekalkan kaif, maka akan berlaku tanakut, dua-dua salah. Qadiyah tu dua-dua salah, tak ada yang betul. Contoh macam ni lah, kullu hayawan insan, la syai'a minal hayawan bi insan. Maka cara kita nak selesaikan apa yang berlaku ini dengan kita tukarkan kam juga. Baik, kullu hayawan insan salah, kita tahu. Baik, kalaulah kita tukarkan kamnya sekali, kam bagi qadiyah tersebut. Kalau ini kulliyah, maknanya kita jadikan dekat sini juz'iyah. Mujabah sini salibah. Kullu hayawan insan, kita tukarkan jadi qadiyah juz'iyah salibah. Ba'du al-hayawan laisa bi insan. Betul ke salah? Jadi kalau qadiyah ni qadiyah kulliyah mujabah, tanakutnya dengan juz'iyah salibah. Dapat tak? Kalau qadiyahnya adalah qadiyah kulliyah mujabah, tanakutnya dengan juz'iyah salibah. Dengan sebab apa? Sebab kalau kita kekalkan kam, dalam tanakut bagi qadiyah yang musawwarah, maka akan berlaku contoh-contoh yang seperti tadilah. Maknanya dua-dua salah, tak ada yang betul. Dapat tak? Okey, baik. Ada soalan? Oh, dah salin. Okey. Jadi kalau dekat sini yang itu salah, yang ini betul lah. Maka tahakkuk mana? Tanakut dekat sini. Tanakut ni mesti satu betul, satu qadiyah betul, satu qadiyah salah.
Itu makna tanakut. Baik. Tapi yang pertama ni contoh ni salah bang. Contoh ni salah lah. Sebab apa? Sebab kalau kuliah mujabah, tanakut dia dengan juz'iyah salibah. Kat sini mesti juz'iyah salibah. Maka kullu insan hayawan, tanakut dia ba'du al-insan laisa bihayawan. Betul ke salah? Salah. Jadi satu betul, satu salah. Tahakkuk makna tanakut. Jadi makna tanakut. Sebab kalau kita kekalkan kam, maka tak akan berlaku yang ini, antakuna ihdahuma shadiqatan wal ukhra kadhibah. Sebab contoh tadi dua-dua kadhibah. Nampak tak? Dua-dua kadhibah. Baik. Dah? Tu belum? Dah. Okay, baik. Kalaulah qadiyah dia qadiyah juz'iyah. Tadi ni kita tengok qadiyah kuliah. Kalau qadiyah dia qadiyah juz'iyah pula. Contohnya kita kata ba'du al-insan ba'dul hayawan, sebahagian daripada hayawan adalah insan. Ini qadiyah juz'iyah mujabah. Ba'dul hayawan insan. Otomatik kita kata kalau dia adalah tanakut, mesti yang sebelah sini qadiyah salibah. Kalau kita kekalkan dia adalah juz'iyah mujabah, ba'dul hayawan insan, kita kekalkan kam, ini juz'iyah juga. Apa tanakut dia? Ba'du al-hayawan laisa bi-insan. Baik. Betul tak sebahagian daripada hayawan adalah insan? Betul. Betul tak sebahagian daripada hayawan bukan insan? Betul juga. Maka berlaku tak tahakkuk yang ini. Tak berlaku satu betul satu salah. Dekat sini dua-dua betul. Maka untuk selesaikan, manatiqah kata mesti ikhtilaf pada kaif, pada kam juga, iaitu kulliyah dan juga juz'iyah. Kalau qadiyah yang asal adalah juz'iyah, maka tanakut dia mestilah kulliyah. Jadi ba'dul hayawan insan, tanakut dia apa? La syai'a minal hayawan bi insan. Nampak tak? Itu kalau qadiyah juz'iyah. Maka untuk qadiyah yang musawwarah, qadiyah yang ada sur, mestilah, kalau qadiyah yang ada sur, mestilah berbeza dari sudut kaif. Maknanya ijab salab mesti bezakan mujabah dengan salibah. Yang kedua, mesti juga bezakan ikhtilaf kepada kam. Mesti ada perbezaan dari sudut kam. Kalau qadiyah yang asal juz'iyah, maka tanakut dia mesti kulliyah. Dapat tak? Khusus untuk qadiyah yang ada sur. Maka kalau qadiyahnya kulliyah mujabah, tanakutnya apa? Juz'iyah salibah. Kalau qadiyah yang asal kulliyah salibah, tanakut dia juz'iyah mujabah. Begitu juga kalau sebaliknya. Maknanya kalau qadiyah yang asal juz'iyah mujabah, tanakut dia mestilah kulliyah salibah. Kalau juz'iyah salibah, tanakut dia mestilah kulliyah mujabah. Okey, baik, ada soalan? Ada soalan untuk tanakut? Qadiyah syartiyah ada juga. Tetapi kita faham dahulu tanakut menggunakan qadiyah hamliyah. Qadiyah syartiyah ada juga tanakut, tapi kita faham dahulu tanakut menggunakan qadiyah hamliyah, sebab dia lagi mudah untuk faham. Nampak? Sebab kalau qadiyah syartiyah, kita kena main dua qadiyah. Baik, ada soalan? Baik, seterusnya, apa yang berbaki? Qadiyah syasiah kita dah bincang, musawarah dah bincang. Apa yang berbaki? Qadiyah muhmalah. Baik, qadiyah muhmalah kita dah sebut fi quwwatil juz'iyah. Maka kalau qadiyah dia muhmalah mujabah, tanakut dia, kalau qadiyah dia muhmalah mujabah, tanakut dia kulliyah salibah.
Kalau qadiyah yang asal adalah muhmalah salibah, tanakud dia kulliyah mujabah. Sebab kita tengok juz'iyah. Kalau juz'iyah mujabah, maknanya kalau muhmalah mujabah akan ambil hukum juz'iyah mujabah. Kalau muhmalah salibah akan ambil hukum juz'iyah salibah. Al-insan hayawanun. Apa tanakud dia? Al-insan hayawanun. Apa tanakud dia? La syai'a minal insan bihayawan. Kalau kita kata al-insanu laisa bihayawan, apa tanakud dia? Tanakud dia, okey, ulang balik sikit bagi nampak. Kalau qadiyah dia qadiyah muhmalah, muhmalah akan ambil hukum juz'iyah. Sebab kita dah sebut tadi al-muhmalah fi quwwati al-juz'iyah. Yang seterusnya qadiyah muhmalah. Kita sebutkan tadi al-muhmalah fi quwwati al-juz'iyah. Sebab apa? Sebab kalau kita hukumkan dia sebagai juz'iyah, itu yang lebih pasti berbanding kita hukumkan dia kulliyah. Baik. Maka kalau qadiyah dia muhmalah mujabah, qadiyah dia muhmalah mujabah, al-insan hayawanun, maka apa tanakud dia? Kita tengok juz'iyah mujabah, tanakud dia dengan apa? Juz'iyah mujabah, tanakud dia dengan kulliyah salibah. Maka muhmalah mujabah, tanakud dia dengan kulliyah salibah juga. Jadi al-insan hayawan, tanakud dia la syai'a minal insan bihayawan. Kemudian kalau muhmalah salibah, kalau qadiyah yang asal muhmalah salibah, tanakud dia kita tengok juz'iyah salibah, tanakud dia dengan kulliyah mujabah. Maka muhmalah salibah, contohnya kita kata al-insan laisa bihayawan, tanakud dia kullu insan hayawan. Ada soalan? Faham tak ni tanakud? Faham tak? Okey, baik. Kalau contoh apa? Kalau kita kata semua pelajar hadir, semua pelajar hadir tu qadiyah kuliah apa? Kuliah mujabah. Semua pelajar hadir, qadiyah kuliah mujabah. Baik. Macam mana nak batalkan qadiyah kuliah mujabah ini? Kita datangkan dengan tanakud. Sebab apa? Sebab tanakud satu betul, satu lagi salah. Baik. Macam mana kita nak kata semua pelajar datang itu adalah qadiyah yang kadhibah? Kita hanya cukup isbatkan seorang saja yang tak datang. Kalau seorang saja yang tak datang, maka automatik qadiyah kulliyah mujabah tadi salah. Semua pelajar datang, Zaid tidak datang. Dapat? Zaid tidak datang tu sama maksud dengan ba'du, ataupun sebahagian daripada pelajar tidak datang. Sebab itu tanakud kepada qadiyah kulliyah mujabah adalah juz'iyah salibah. Qadiyah kulliyah mujabah, tanakud dia mestilah dengan juz'iyah salibah. Sebab itu bila kita bincangkan ba'dul insan hayawan, ingat lagi tak? Bila kita sebut sebahagian insan adalah hayawan, ada sebahagian daripada kita faham qadiyah tu salah. Sebab apa? Sebab mana ada sebahagian insan hayawan? Semua insan lah hayawan. Betul tak? Okay, tapi kita kata apa? Kalau kita nak batalkan ba'dul insan hayawan, sebahagian insan adalah hayawan, bukan dengan ba'dul insan bukan apa? Kan kita kata ba'dul insan hayawan. Dia kata ba'dul insan hayawan, mana ada ba'dul insan hayawan tapi kullu insan hayawan. Kan? Qadiyah juz'iyah mujabah dengan kulliyah mujabah. Untuk batalkan juz'iyah mujabah, kena sabitkan dengan kulliyah salibah, bukan kulliyah mujabah. Sebab itu ba'dul insan hayawan tu qadiyahnya betul, bukan salah. Faham tak? Ingat lagi tak dulu kan waktu saya terang qadiyah juz'iyah, kita kata juz'iyah ni al-hukmu ala ba'dil afrad bi qat'in nadhari ala ba'dil akhar, kan? Tanpa melihat sebahagian yang lain. Sebab itu untuk kita batalkan qadiyah juz'iyah,
kena datangkan dengan kulliyah. Dan tengok, kalau juz'iyah mujabah, tanakut dia dengan kulliyah salibah. Kalau juz'iyah salibah, tanakut dia dengan kulliyah mujabah. Dapat tak? Okey, baik. Apa lagi? Ada soalan untuk ni? Kemudian qadiyah muhmalah akan ambil hukum kepada qadiyah juz'iyah. Itu secara tahqiq. Adapun nanti bila kita baca matan, kita akan nampak Imam Akhdari pada awalnya menunjukkan bahawasanya qadiyah muhmalah macam qadiyah syakhsiyah. Qadiyah muhmalah tukar kaif sahaja. Al-insan hayawan, tanakut dia al-insan laisa bihayawan. Tetapi mafhum yang difahami daripada kalam Imam Akhdari secara keseluruhan adalah al-muhmalah fi quwwatil juz'iyah. Kita akan nampak nanti bila masuk dekat dalam akas, Imam Akhdari akan sebutkan wal muhmalah, akan sebutkan wa mithluha muhmalatus salbiyah li'annaha fi quwwatil juz'iyah. Sebab muhmalah fi quwwatil juz'iyah. Baik, ada soalan tak untuk tanakut? Baik, dalam Al-Quran ada sebahagian dalil yang Allah Subhanahu Wa Taala tolak dalil tersebut menggunakan tanakut. Contohnya dalam surah Al-An'am, bila ayat yang dihikayatkan bila kaum Yahudi menolak bahawasanya Allah menurunkan Allah menurunkan kitab kepada manusia. Maknanya Allah turunkan, dinafikan Allah tak turunkan. Dia kata Allah tak turunkan apa-apa kitab kepada manusia. Allah tolak balik qadiyah tersebut dengan isbatkan satu, iaitu Sayyidina Musa. Allah sebut apa dalam Quran? Allah kata idh qalu, iaitu kaum-kaum Bani Israel, idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'in. Idh qalu, mereka mengatakan, iaitu kaum Bani Israel mengatakan, ma anzalallahu ala basharin min syai'in. Allah tidak turunkan apa-apa kepada manusia. Jadi itu qadiyah apa? Ma anzala, qadiyah kulliyah salibah. Allah jawab semula dengan qadiyah. Kalau kulliyah salibah, tanakut dia dengan juz'iyah mujabah. Allah sebut apa? Qul man anzalal kitabu, qul man anzalal kitabal ladzi jaa bihi Musa. Qul man anzala al-kitaba alladzi jaa bihi Musa. Maknanya apa? Maknanya Allah sabitkan ada yang Allah turunkan kitab. Jadi Sayyidina Musa diturunkan kitab kepadanya. Tadi kaum Bani Israel menafikan Allah tidak turunkan satu pun kepada manusia. Allah tidak turunkan apa-apa kepada manusia. Itu qadiyah kulliyah salibah. Allah jawab balik, Sayyidina Musa diturunkan kepadanya kitab. Seolah-olah qadiyah juz'iyah mujabah. Jadi kulliyah salibah ditolak dengan juz'iyah mujabah. Dapat tak? Jadi dalam Al-Quran juga pendalilan yang berlaku menggunakan tanakut. Bukan ada tanakut dalam Quran, tidak. Tetapi hujah-hujah kaum musyrikin ditolak dengan tanakut. Begitu juga dalam ayat yang lain, bila orang kafir menafikan berlakunya hari akhirat, berlakunya hari kiamat, mereka menyebutkan waqala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'atu. Tidak datang kepada kami hari pengakhiran ataupun hari akhirat. Allah sebut apa? Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Maka akan datang kepada kamu. Seolah-olah mereka menyebutkan as-sa'atu la ta'tina. Dijawab balik dengan apa? As-sa'atu ta'tiyannakum. Maknanya hari kiamat tidak datang kepada kami. Ditolak dengan hari kiamat akan datang kepada kami. Faham tak? Dapat tak? Okay, jadi itu bentuk tanakut yang ada. Jadi kulliyah mujabah akan tanakutnya dengan juz'iyah salibah. Kulliyah salibah tanakutnya dengan juz'iyah mujabah. Dan seterusnya. Kalau juz'iyah mujabah, kulliyah salibah. Kalau juz'iyah salibah, tanakutnya kulliyah mujabah. Ada soalan? Ada soalan untuk tanakut? Ada soalan tak? Tak ada? Okay, baik. Kita buat khulasah pada perbahasan tanakut. Kemudian
Kalau sempat, insyaAllah sempat kita masuk kepada akas sikit. Akas tak banyak. Kalau sempatlah tengok langsung. Okey, baik. Jadi dalam tanakut, perkara penting yang kena simpan dalam pemahaman kita. Pertama, tanakut dalam perbahasan mantik mestilah berlaku antara dua qadiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanakut mestilah satu betul, satu qadiyah betul, satu qadiyah lagi mesti salah. Baik, yang seterusnya, kalau tanakut mesti ada perbezaan dari sudut kaif, dari sudut ijab dan juga salab. Kalau qadiyah pertama mujabah, mesti qadiyah yang kedua salibah. Kemudian yang seterusnya, kalau qadiyah tersebut adalah qadiyah yang ada sur, qadiyah yang musawwarah, mesti ikhtilaf pada kaif dan juga kam. Kalau qadiyah yang asal kulliyah, mestilah qadiyah tanakutnya mestilah juz'iyah. Kalau qadiyah yang asal juz'iyah, tanakutnya mestilah kulliyah. Baik. Ulasah keseluruhan bab tanakut. Yang pertama, kalau qadiyahnya syakhsiyah mujabah. Dia guna simbol syakhsiyah mujabah, tanakut dia dengan syakhsiyah salibah. Zaidun qaimun, tanakut dia Zaidun laisa biqaimin. Yang kedua, dan yang kedua samalah syakhsiyah salibah, tanakut dia dengan syakhsiyah mujabah. Contoh dia terbalikkan je lah yang ni. Ini yang pertama. Yang kedua, qadiyah yang ketiga, qadiyah yang musawwarah, iaitu qadiyah yang pertama kulliyah mujabah. Qadiyah kulliyah mujabah, tanakut dia yang ini saya yang reka sendiri lah untuk faham tanakut. Sebab tanakut kan berbeza kan. Jadi kalau gini sama dengan, kalau gini tak samalah. Nak buat apa-apa simbol, buatlah yang asalkan boleh faham. Yang ini simbol dalam simbol buat sendirilah, nak bagi faham kita. Baik. Kuliah mujabah, tanakut dia dengan juz'iyah salibah. Okay, dalam contohnya macam kita kata kullu insan hayawan, kullu insan hayawan, tanakut dia ba'dul insan laisa bihayawan. Kemudian yang keempat, kalau qadiyahnya kuliah salibah, maka tanakut dia dengan juz'iyah mujabah. Contohnya kita kata la syai'a minal insan bihajarin, tak ada satu pun daripada insan adalah batu-batuan, maka tanakut dia adalah ba'du al-insan hajarun, sebahagian daripada insan adalah batu-batuan. Ni yang seterusnya. Yang kelima, qadiyah juz'iyah mujabah, tanakut dia dengan kuliah salibah. Contoh dia ambil yang atas ni, terbalikkan je lah yang ni. Kemudian yang keenam, qadiyah juz'iyah salibah, tanakut dia dengan kuliah mujabah. Sama juga ambil contoh yang atas. Dan yang terakhir sekali adalah qadiyah yang keenam, yang ketujuh, qadiyah mu'malah mujabah, tanakut dia dengan apa? Tengok dekat juz'iyah mujabah apa? Kuliah salibah. Kemudian yang terakhir sekali, yang ke-8, mu'malah mujabah, tanakut dia dengan kuliah mujabah. Sebab apa? Sebab mu'malah salibah, mu'malah salibah tanakut dia dengan juz'iyah dengan kuliah mujabah, kerana juz'iyah salibah tanakut dia dengan kuliah mujabah. Dan kita sebutkan bahawasanya al-muhmalah fi quwwati al-juz'iyah. Baik, ada soalan untuk tanakut? Ada soalan?
Dah, please. Semua. Dah. Okay. Dah belum? Dah. Belum, please. Dah. Okey. Baik. Kita baca matan dan kita faham satu-satu ikut apa yang kita bincang sebelum tadi. Okay, baik. Faslun qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumi fid dharain amin. Faslun fit tanaqud. Fasal pada membincangkan tanaqud ataupun kita kata kontradiksi dalam bahasa Melayu. Contradiction. Kontra tu kita kata pro and contra tu kan. Kontra tu maknanya ada khilaf lah. Ada beza. Ada perbezaan. Sebab apa? Sebab tanaqud adalah ikhtilaf, perbezaan antara dua qadiyah. Qala al-musannifu tanaqudun khulful qadiyataini fi. Tanaqud adalah khulful qadiyataini, iaitu apa? Ikhtilafu qadiyataini fi kaifin fil ijabi wasalbi. Ikhtilaful qadiyataini fil kaifi, dari sudut ijab dan juga salab. Al-kaif di situ adalah al-ijab dan juga as-salb, maknanya musyabah dengan salibah. Tanaqudun khulful qadiyataini fi kaifin wa sidqu wahidin amrun kufi. Salah satu daripada dua qadiyah mesti betul. Maknanya apa? Salah satu yang lain mesti salah. Sebab itu kita ta'rifkan ikhtilafu qadiyataini, ikhtilafu al-qadiyataini fil kaifi bihaisu yalzamu an takuna ihdahuma sadiqatan wal ukhra kadhibah. Satu mesti betul, satu lagi mesti salah. Itu adalah tanaqud yang dimaksudkan oleh manatiqah. Fa in takun syakhsiyatan aw muhmalah, kalaulah qadiyah dia adalah qadiyah syakhsiyah ataupun qadiyah muhmalah, fa naqduha bil kaifi an tubaddilah. Maka tukarkan, naqid dia adalah hanya tukarkan kaif semata-mata. Zaidun qaimun, qadiyah syakhsiyah mujabah, hanya tukarkan kaif sahaja, iaitu juz'iyah syakhsiyah salibah. Zaidun laisa biqaimin. Aw muhmalah, fa in takun syakhsiyatan aw muhmalah. Cuma macam kita sebutkan tadi, muhmalah yang secara tahqiqnya yang rajih adalah muhmalah mengikut kepada hukum kulli juz'iyah. Dan kita faham yang dimaksudkan oleh Imam Akhdari bila kita masuk dalam akas. Dekat sini, kenapa berlaku? Kenapa Imam Akhdari tak sebut daripada awal? Kenapa tak kata yang muhmalah tu fi quwwatil juz'iyah? Untuk beritahu bahawasanya untuk memahami satu kitab, untuk memahami satu matan ataupun satu kitab, kena faham daripada awal sampai akhir kitab. Tak boleh ambil satu juzuk kitab kemudian kita faham part itu sahaja, maknanya dari sudut itu sahaja. Tak boleh. Sebab nak bagi tahu, untuk memahami sesuatu perbahasan ilmu dalam sesuatu kitab, kena faham daripada awal sampai akhir. Mimba bil aula untuk memahami Al-Quran ataupun hadis Nabi, kena faham daripada awal sampai akhir. Sebab pemahaman itu saling berkaitan. Jadi bila Imam Akhdari kata fa in takun syakhsiyatan aw muhmalah fa naqduha bil kaifi an tubaddila, muhmalah di situ Imam Akhdari nak sebutkan satu pendapat yang lain mengatakan bahawasanya kalau qadiyah muhmalah, kita hanya tukarkan kaif sahaja. Al-insan hayawan, al-insan laisa bihayawan. Tetapi secara tahqiq ataupun secara yang rajihnya, qadiyah muhmalah akan mengikut qadiyah juz'iyah. Semua hukum bagi qadiyah muhmalah ambil qadiyah juz'iyah punya hukum. Tengok, kalau juz'iyah tanaqud dia dengan sekian-sekian, maka muhmalah akan ikut yang itu sahaja. Baik. Fa in takun syakhsiyatan aw muhmalah fa naqduha bil kaifi an tubaddilah wa in takun mahsuratan bisuri, kalaulah qadiyah itu dibatasi dengan sur, maknanya qadiyah yang ada sur lah, musawwarah, juz'iyah dan juga kulliyah, fanqud bididdi surihal mazkuri, kena juga tanaqudkan ataupun tukarkan al-kam, iaitu tukarkan sur. Kalau sur yang pertama kulli, maknanya qadiyah ataupun naqidnya mestilah sur juz'i.
Kalau qadiyah yang asal sur juz'i, maka nakid dia mestilah sur kulli. Fa in takun mahsuratan bisuri faqud bididdi surihal madhkuri. Fa in takun mujabatan kulliyah naqiduha salibatun juz'iyah. Kalau qadiyah asal adalah kulliyah mujabah, maka tanakud dia dengan juz'iyah salibah. Wa in takun salibatan kulliyah naqiduha mujabatun juz'iyah. Kalau qadiyah yang asal adalah qadiyah kulliyah salibah, maka tanakud dia adalah qadiyah juz'iyah mujabah. Ada soalan? Ada soalan untuk tanakud? Ada soalan untuk tanakud? Sebab itu perbahasan tanakud nanti kita akan, bila habis tanakud dengan akas, saya akan terang sedikit sebelum masuk dalam qiyas. Tanakud dan juga akas adalah salah satu bentuk pendalilan juga, adalah bentuk istidlal. Tetapi istidlal yang tidak perlu kepada wasithah, tak perlu kepada perantaraan. Sebab bila kita datangkan tanakud, kita hanya datangkan satu qadiyah yang baru sahaja. Kita tak tambah kita tak ada perantaraan qadiyah macam qiyas. Qiyas, kita nak sabitkan sesuatu benda, kita kena datangkan muqaddimah, premis 1, premis 2. Tapi dalam tanakud dan juga akas, kita hanya datangkan tanakud dan akas sahaja tanpa ada apa-apa perantaraan. Contohnya apa? Contoh kalau ada orang mendakwa, contohnya ada orang dakwa kata contohlah, dia faham hadis Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Difahami di situ mereka kata kullu bid'atin dalalah, maknanya semua bid'ah, benda-benda baru adalah perkara yang sesat. Kullu bid'atin dalalah. Baik. Cara ataupun bagaimana kita nak tolak apa yang mereka sebutkan adalah kita datangkan tanakudnya. Iaitu apa? Kalau kullu bid'atin dalalah, tanakud dia ba'du bid'atin laisa bidalal, kan? Laisa bidalalah. Jadi kita sabitkan satu sahaja bid'ah yang tidak dolal, maka terbatal yang pertama, iaitu kullu bid'atin dalalah. Dapat tak? Okey, contoh lain, kalau contoh ada orang mendakwa bahawasanya contoh dalam perbahasan contoh kalau yang mendakwa bahawasanya la majaza fil Quran, tidak ada majaz di dalam Al-Quran, itu qadiyah apa? Kulliyah. La majaza fil Quran, itu qadiyah la syai'a minal majazi fil Quran, qadiyah kulliyah salibah. Maka bagaimana kita nak tolak qadiyah tersebut? Kita datangkan tanakud dia. Kulliyah salibah, tanakud dia juz'iyah mujabah. Kulliyah salibah, tanakud dia juz'iyah mujabah. Maknanya la majaza fil Quran, tanakud dia apa? Ba'dul majaz waqa'at fil Quran. Maka kita sabitkan satu ayat sahaja yang ada dalam Al-Quran yang makna dia makna majaz, maka terbatal yang pertama. Nampak tak? Jadi tanakud adalah salah satu cara untuk berhujah juga. Cumanya hujahan tanpa ada perantaraan. Orang datangkan dakwaan, kita tolak dengan datangkan tanakud. Kalau tanakud yang kita bawa tu betul, maka qadiyah dia salah. Sebab tanakud melazimi satu betul, satu salah. Dapat tak? Dan seterusnya lah, banyak lagi. Kalau kita buat tatbiqat, banyak lagi perbahasan yang kita tengok ada berlaku tanakud ataupun berlaku percanggahan dalam penghujahan ataupun dalam ayat. Sebab itu kalau kita tengok, tak semestinya orang yang boleh bercakap ataupun orang yang sedap didengar bila bercakap, tak semestinya semua ayat ataupun semua kalam dia itu betul. Sebab kadang-kadang berlaku tanakud, sekejap isbat, sekejap lagi nafi. Dekat awal perbahasan isbat, kemudian tengah-tengah nafi. Jadi ada kontradiksi, ada percanggahan. Itu dipanggil sebagai tanakud. Nampak tak? Okay, baik. Berbaki kita perbahasan akas dan seterusnya. Saya berhenti dekat tanakud. Ada soalan tak? Kita masuk hari Isnin ni perbahasan akas. Perbahasan akas, kita akan bincangkan satu lagi ahkam bagi qadiyah, iaitu akas. Tetapi kita tak bincangkan semua perbahasan akas, kita hanya bincangkan al-aksul mustawi, akas mustawi. Ada soalan untuk tanakud? Faham perbahasan tanakud? So, ahkam qadiyah
ahkam qadiyah adalah tanakut dan juga akas. Penjelasan untuk ahkam, hukum bagi qadiyah lah. Maknanya qadiyah, kita kalau macam contoh macam kuliah mujabah, apa hukum yang ada dekat dia? Kita kata ada hukum tanakut. Maknanya kalau qadiyah kuliah mujabah, apa tanakut dia? Kuliah juz'iyah salibah. Maksud hukum yang berkait dengan setiap satu qadiyah. Sama juga akas. Kalau kita kata kuliah mujabah, apa akas dia? Juz'iyah mujabah. Jadi itu ahkam bagi qadiyah. Sebab setiap satu qadiyah yang kita bincang 8 tu semua laha ahkam, ada hukum-hukum satu persatu. Hukum dia sama ada tanakut, maknanya naqid bagi satu qadiyah ataupun akas bagi qadiyah tu. Kalau kita ambil satu persatu, kuliah mujabah, apa naqid dia? Juz'iyah salibah. Apa akas dia? Juz'iyah mujabah. Qadiyah juz'iyah mujabah, apa naqid dia? Kuliah salibah. Apa akas dia? Juz'iyah mujabah. Qadiyah juz'iyah salibah. Qadiyah juz'iyah salibah, apa naqid dia? Kuliah mujabah. Apa akas dia? La aksalah. Kita akan tengok nanti hari Isnin perbahasan akas. Kenapa didahulukan perbahasan tanakut daripada akas? Kerana tanakut meliputi semua qadiyah, daripada syakhsiyah mujabah sampailah mumalah salibah. 8 qadiyah ni ada tanakut dia. Kenapa diakhirkan perbahasan akas? Kerana dalam akas bukan semua qadiyah ada akas. Sebahagian qadiyah sahaja ada akas. Sebab akas disyaratkan ada jam'il khissatain, dan perbahasan itu kita akan bincangkan hari Isnin ini. Baik, ada soalan? Untuk tanakut ada soalan? Tak ada? Okay, baik. Jadi kita tangguh dan kita sambung hari Isnin perbahasan akas dan seterusnya. Kalau sempat hari Isnin kita masuk perbahasan qiyas. Sebab saya hari ini cadangnya nak masuk dulu lah, maksudnya ahkam tanakut dan juga akas, tapi tak apalah, masa tak sempat. Kita akan, sebab bagi saya penting untuk yang saya terangkan yang pertama tadi itu penting. Yang kita nak faham syartiyah munfasilah tu, satu-satu tu penting dan kena ulang kaji balik. Baik, kita tangguh dengan selawat. Allahumma salli afdala salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.